Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, sebelum saya memulakan hadis-hadis yang akan kita baca di dalam babul yaqin wa tawakkul ini, saya dan tuan-tuan mengucapkan rasa syukur sebanyak-banyaknya kepada beberapa perkembangan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Yang pertamanya ialah kita bersyukur kepada sikap umat Islam terhadap isu penghinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berterima kasih kepada kerajaan-kerajaan umat Islam yang menunjukkan sikap sebagai mereka orang Islam, khasnya kepada kerajaan Arab Saudi yang menarik kedutaannya dan menyokong pemulauan barang-barang Denmark. Walaupun Arab Saudi ni tak buat maulid kerap dan tak buat maulid, dan orang kata dia mungkin tak cinta kat Nabi pasal tak buat maulud. Yang paling cinta kita lah, pasal kita selalu belarak tiap tahun. Tapi ternyata kecintaan yang sebenar itu ialah dengan mengikut Rasul dan mempertahankannya, mempertahankan ajarannya. Dan alhamdulillah orang Islam menyertai pemboikotan barang-barang Denmark yang memberikan kesan yang besar pada ekonominya. Kesan itu dia dapat rasai. Kita kagum apabila umat Islam khususnya di Khalij, Gulf, di Teluk, negara-negara Teluk ini menunjukkan sikap yang hebat, di mana empunya pasar raya itu sendiri yang mengeluarkan barangan-barangan keluaran Denmark daripada rak-rak di pasar raya mereka. Mereka sudah tidak fikir lagi untung rugi dalam hal ini. Kedai-kedai farmasi mereka sendiri yang menyenaraikan barang-barang Denmark supaya umat Islam tidak membelinya, dan umat Islam memboikot. Sehingga tuan-tuan tahu, sebahagian syarikat susu beritahu mereka bina kekuatan ekonomi mereka 20 tahun, ia jatuh dalam masa 5 hari di Timur Tengah. Sikap yang bertanggungjawab ini ternyata bahawasanya umat ini masih lagi hidup. Dan alhamdulillah, sehingga syarikat Nestle terpaksa keluar dalam CNN untuk bagi tahu dia bukan dari Denmark. Itulah umat Islam kalau mereka bersatu. Jamaluddin Al-Afghani pernah menyatakan bahawasanya, wahai umat Islam, dia kata kepada umat Islam India, jika kamu itu ditakdirkan menjadi lebah, dengan dengung kamu sahaja nescaya telinga Inggeris menjadi pekak. Tetapi umat yang tidak bersatu selama ini, itu hanya kita menggunakan kuasa tidak ingin membeli. Bagaimana jika kita umat Islam negara pengeluar dan kita menghalang barangan-barangan kita pergi ke negaranya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan saki-baki kebaikan yang banyak kepada kita. Dulu Amir Syakir Arsalan, seorang penulis, menyatakan bahawasanya jika dunia Islam keseluruhannya mati, ada nadi yang masih bergerak. Dia percaya nadi itu ialah negeri Afghanistan. Apatah lagi apabila melihat mereka bangkit menentang Rusia. Tapi kita percaya lebih daripada Amir Syakir Arsalan.
seluruh umat Islam yang beriman mempunyai nadi dan perasaan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apabila insan yang menduduki hati nurani dan perasaan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihina, maka perasaan umat Islam bangkit dan ternyata mereka menunjukkan sikap kasih dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita juga bersyukur dengan perkembangan terbaru dan kita puji menteri berkenaan apabila menolak golongan sisters ini Islam, dan kita rasakan ini perkembangan yang baik dan kita mengharapkan semua orang marilah kembali kepada agama, kerana pada agama inilah ada keselamatan dan kesejahteraan. Hadirin mukminin sekalian, semua kita mesti berusaha membantu manusia kembali kepada agama. Setiap tuan-tuan mempunyai kedudukan yang istimewa dan kekuatannya sendiri. Setiap tuan-tuan mesti menggunakan kekuatan itu supaya semua orang akan menjunjung tinggi titah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, an Abi Umarah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzal wa nabiyyika alladhi arsal fa innaka in mitta min laylatika mitta 'ala al-fitrah wa in asbahta khairan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain 'an al-Bara' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma ittaja' ala shiqqatil ayman wa qul wa dhakara nahwahu thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Hadirin yang dimuliakan, daripada Abi Umarah Al-Bara' bin Azib. Abi Umarah Al-Bara' bin Azib, Abi Umarah ialah gelarannya, namanya Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan bapaknya kedua-duanya sahabi. Al-Bara' bin Azib ini semasa di dalam peperangan Badar, dia ingin menyertai peperangan. Ketika itu dia masih lagi kecil, dia dan Ibnu Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan mereka berdua menyertainya. Itulah sahabat hebat, terdidik dan terasuh. Masa kecil lagi telah terdidik semangat ingin mempertahankan agama. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang Malaysia, ketika dunia semua menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai anak muda apa pun dia tak tahu. Kerana inilah kejayaan, saya kata, kejayaan sama ada barat ke mana-mana pihak je, untuk memberikan satu candu yang menyebabkan mereka tak dapat bangun lagi, iaitu hiburan yang berlebih-lebihan. Semua pemikiran dia kepada artis, dan pemikiran dia hanya bersekitaran dengan masalah muzik dan artis. Dia tak akan tanya apa yang orang buat pada Rasul.